Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya mewakili rakan-rakan saya untuk mengupas tentang isu wasiat dan hibah yang ada dalam filem yang bertajuk Wasiat Anak Dara. Okey, pertama sekali, Wasiat Anak Dara ni dia mengisahkan tentang 4 anak gadis yang dibesarkan oleh keluarga angkat dekat sebuah kampung. Okey, perbezaan watak empat-empat ni menyebabkan diorang ni tak rapat antara satu sama lain. Diorang ni sentiasa ada masalah, kira tak sekepala. Itu selalu kalau macam tu orang cinta je tau. 3 orang gadis iaitu Ira, Acum dan juga Ina. Diorang ni berjaya untuk melanjutkan pembelajaran diorang dekat peringkat universiti. Dan diorang juga dapat pekerjaan yang baik-baik lepas habis daripada pembelajaran. Okey, jadi tinggallah adik bongsu dia ni yang bernama Gigi. Gigi ni dia punya watak dia macam lebih kepada lelaki-lelaki sikit. Jadi dia ni apa yang dia mampu buat adalah sambung perniagaan kecil-kecilan yang ada dekat kampung. Dia tak sambung pembelajaran dia dekat luar negeri. Nasib baik dah Haji ada. Diorang ni 3 orang yang ni, Irah, Acum dengan Ina ni, diorang ada diorang duduk dekat ibu kota dan diorang ada kerjaya yang buat diorang ni selesa. Tapi Tok Mak rasa jadi disebabkan oleh kerjaya diorang tu, diorang jadi lupa dekat mak ayah dengan mak dengan ayah dia. Jadinya satu hari ayah dia ni Tok, ataupun lebih dikenal sebagai Tok Ayah, meninggal dunia. Jadi Tok Ayah ni dia tinggalkan wasiat harta pusaka untuk empat-empat ni. Diorang pun balik ke kampung untuk tahu apa isi kandungan wasiat. Untuk diorang nak cari tahu apa isi kandungan wasiat yang Tok Ayah tulis tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang ataupun pihak lain setelah dia meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan ataupun tidak. Okey, seterusnya kita pergi kepada coretan video tersebut. Okey, pada minit ke-7 si adik bongsu ini mengatakan bahawa minggu ni genap 100 hari tu ayah. Genapnya 100 hari dan si arwah Tok Ayahnya meninggal. Okey. Dan ketika itu akan dibuat pembacaan wasiat. Itu kita dapat kaitkan dengan pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak. Dalam cerita ini wasiat itu ditulis di atas satu helai kertas yang mengatakan si dia mendapat bahagian-bahagian seperti yang berikutlah yang dituliskan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alright, baiklah. Pengajaran dan kesimpulan daripada cerita 4 anak dara ini yang boleh kita menjadi pedoman hidup ialah, pertama, sentiasa menghormati keputusan orang tua. Even perkara itu tidak sepadan dengan ketentuan kita. Sebagai dalam kisah 4 anak dara ini, si Gigi sebagai anak bongsu berbanding dengan kakaknya yang lain tidak sepakat dengan keputusan yang diajukan oleh Tok Mak. Disebabkan harta yang hendak diberikan itu perlu memenuhi syarat tertentu, iaitu perlu tinggal di kampung selama seminggu. Dan yang kedua, kasih sayang seorang ibu bapa amatlah penting berbanding harta dunia. Ini kerana ibu bapa telah mencurahkan jasa bakti yang besar kepada anaknya sehingga mereka sanggup berkorban nyawa, tenaga dan harta. Sebagai contoh, kita dapat lihat Tok Mak pernah meluahkan perasaannya kepada si Gigi dan kakaknya yang lain sewaktu pagi di ruang tamu selepas sudah tamat tempoh 7 hari di kampung. Mengukit dengan apa sebagai yang contoh, kau orang buat. 3 orang kakak si Gigi Kau orang ni tak tersedak ikhlas. akan kelakuan yang kerja yang kau buat, yang Tok Ayah tidak buat sopan. dulu membesarkan Sampaikan kau Tok orang. Mak tinggi suara Itulah dan Tok Ayahnya hasilnya. meninggal dunia. Cuba kau orang Baru celik dorang sikit. hendak Mengukit pulang dengan kampung. apa yang kau orang Tambahan buat. pula cerita Kau orang tak orang kakak ikhlas. si Gigi ni yang tinggal di Kerja bandar, yang kau buat, yang bila Tok Ayah dikabarkan buat berita dulu tentang membesarkan kau wasiat orang. harta Itulah peninggalan si Tok hasilnya. Ayah ni, baru Cuba kau orang celik dorang sikit. kelang kabut hendak pulang
dan macam berlangkaslah mendapatkan makanan. Dengan itu perlu kita beringat Dengan tu harta ayah, dunia tidak ada ke ke mana, kawan nak melainkan jenguk dunia ke perkara. apa Yang ke? pertama, Tak ada. anak yang soleh Tapi tengok atau soleha yang Kawan sentiasa tu, mendoakan kedua ibu bapanya. sebelum dia mati. Dan yang kedua, amal Tok Mak ibadah. selalu mengadu dengan dia. Dan yang ketiga, Kata Tok Mak manfaat rindu wakaf. dengan anak-anak Tok Mak. Seperti yang mana kita selama ni wakaf sibuk dekat bandar, infakkan harta bekerja, kita pentingkan ke diri sendiri, jalan Allah. tak pernah peduli Dan yang dekat keempat, Tok Mak ni. ciri ilmu yang berkah atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang kelima, pahala amal jariah dari anak soleh atau soleha yang mana sentiasa mendoakan Sibuk ketika dekat bandar, ibu bapanya bekerja, meninggal dunia. pentingkan diri sendiri, Sekian tak pernah daripada peduli saya. dekat Tok Mak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan kupas sedikit isu semasa yang mana kisah seorang ibu kepada Allahyarham Jamaluddin Jaris. Dia menuntut harta faraid yang lebih kurang 2 bilion RM 2 bilion. Okey, baik. Ibu kepada bekas ahli parlimen Rompin Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis mengemukakan permohonan bagi mendapatkan sijil faraid bagi menuntut harta berjumlah lebih RM 2 bilion milik anaknya. Jadi permohonan itu dikemukakan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur di hadapan pendaftar mahkamah Siti Zulaiha Muhammad Mansur. Okey. Aminah Abdullah 80 tahun selaku pemohon mengemukakan permohonan itu mengikut Seksyen 46 Akta Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan. Peguam Syar'i Kamar Ainah Kamar Zaman yang mewakili Aminah ketika ditemui pemberi itu berkata kes berkenaan ditetapkan untuk pengurusan kes dan balu Allahyarham Puan Sri Kalsum Ismail serta anak-anaknya telah dimaklumkan mengenai permohonan ini. Okey. Menurut tuntutan harta berjumlah lebih RM 2 bilion itu adalah untuk pembahagian penyenaraian serta menentukan bahagian-bahagian harta yang ditinggalkan kepada waris yang berhak. Okey, sebegitu kisah antara sedikit kisah isu semasa itu. Jadi di sini selaku seorang ibu kepada Allahyarham Jamaluddin Jarjis, dia menuntut harta faraid yang berkurang dalam 2 bilion 2 bilion bagi menuntut haknya lah, harta faraid. Mana tidak harta yang lebih daripada jangkauan mesti kita inginkan. Begitu juga. Jadi kat sini antara isu semasa. Okey, jadi kat sini ada terdapatlah pertikaian mengenai isu harta pusaka mana yang perlu dimasukkan sebagai harta pusaka dan tidak perlu dimasukkan membabitkan lebih RM 2 bilion termasuk 20 hartanah melibatkan beberapa buah rumah, tanah dan syarikat di seluruh Malaysia, Mekah dan Amerika Syarikat. Okey, baik. Jadi pada kes ini masih dalam berjalan di mahkamah yang mana pada satu masa itu balu dan anak-anaknya tidak dapat hadir kepada mahkamah syariah dan mereka akan membuat satu lagi tarikh iaitu pada 13 September ini. Jadi itu sahaja daripada isu semasa saya. Boleh tak tengok lebih lanjut pada seterusnya. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan lemah itu datang daripada diri saya. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.